food lah, semua benda yang suami buat. Tapi kita tak tahu kadang-kadang dia datang daripada doa seorang isteri tadi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan telah dijadikan oleh Allah Ta'ala jadikan kepada isteri tadi padanya itu kebaikan yang banyak. Baik, kita sambung pembacaannya. Isteri-isteri Rasulullah, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah, menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pergaulan bersama dengan isterinya. Aisyah pernah dibawanya menonton orang Habsyi mengadakan suatu permainan di depan masjid, sedangkan Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, orang Habsyi buat pertunjukan permainan macam kita lah, buat persembahan, ramailah orang datang. Tuan-tuan jangan kata zaman Nabi dulu tak ada hiburan pula, tak ada keramaian dan sebagainya, pakai duduk diam. Tak, waktu hari raya lah, tapi ada batasan dia, ada cara dia. Siti Aisyah ni kata dia pergi tengok dengan Rasulullah pegang belakang ni, gendong dia. Dan kan masa tu Aisyah muda lagi, bawa yang di belakang ni, dagu Siti Aisyah tu duduk di atas bahu Rasulullah. Jadi tuan-tuan cuba buat kat isteri sekali lagi, macam mana caranya. Main rebah saya, ustaz, isteri saya berat saya kurang sekilo lagi 100 kilo ustaz. Kalau saya dukung naik kokong macam tu ustaz, merebah saya berat 58 je ustaz. Ini saya bagi contoh, kalau nak rasa macam mana nak tahu. Jadi kalau Rasulullah dengan Siti Aisyah pun buat macam tu, betapa baik, betapa romantik, mesra. Boleh letaknya bahu di atas bahu Siti Aisyah ni, letaknya dagunya atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pipi belaga dengan pipi. Kalau dah bahu Rasulullah ni Siti Aisyah letak muka dia, letak dagu dia, belagalah pipi dia. Bayangkan tuan-tuan, Rasulullah dengan isteri Rasulullah. Baik, kemudian dan katanya lagi, Ummu Salamah menceritakan bahawa pernah beliau berebut air wuduk daripada satu timba dengan Rasulullah. Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abi Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis daripada Siti Aisyah bahawa pernah beliau menciumnya padahal baginda sedang berwuduk ketika datang solat beliau saja solat. Dan dalam satu hadis lagi, Ummu Salamah mengatakan bahawa beliau pernah menciumnya ketika berwuduk dan dalam puasa beliau terus dan solat pun terus. Ini ulama-ulama membincangkan tentang hadis ini. Ada perselisihan di antara mazhab tentang batalnya wuduk di antara suami dan isteri. Bagi mazhab kita batal wuduk di antara suami dan isteri Syafi'i. Mereka ada huraian dia berkenaan dengan hadis yang kita bacakan tadi, menunjukkan bahawa Rasulullah ketika nak berwuduk pun berebut air dengan Ummu Salamah. Bayangkan tuan-tuan, kamu tarik aku tarik, kamu usik aku usik. Kita sekarang ni kalau nak ambil wuduk, tengking jauh-jauh, jangan pegang pula, tengking pula, batal pula. Ni malas ni. Marah pula. Suami dia pegang isteri nak sembahyang, suami pergi sentuh, abang ni orang dah ada wuduk lagi, malas nak ambil lagi sekali dapat pahala baru. Apa masalahnya, bukan kena bayar mahal pun air, bukannya tak ada air banyak, buka pula kepala paik, keluarlah airnya. Baik, kemudian tuan-tuan yang saya hormati, kita kemukakan hal ini yang daripada satu pihak dapat dijadikan alasan bahawa tidak batal wuduk mencium isteri, dan daripada pihak lain dapat kita ambil pelengkap tafsir asal ayat menyuruh menggauli isteri dengan cara yang baik. Okey, jadi saya ceritakan tadi tentang perbezaan mazhab berkenaan batal dan tidak batalnya wuduk. Imam Syafi'i berpendapat begini, menghuraikan hadis itu. Imam Hambali dia huraikan hadis itu mengikut
ijtihad masing-masing dah. Jadi kita di Malaysia berpahaman dengan fahaman mazhab Syafi'i, maka kita peganglah yang Syafi'i. Baik, kemudian yang lebih mengharukan lagi ialah bahawa pergaulan yang ma'ruf itu beliau pegang sampai dekat ajalnya akan sampai. Sampai Rasulullah dah nak wafat, tetapi melayan isterinya dengan cara yang baik itu masih dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi ketika itu sedang gering, sedang sakit, meskipun beliau dalam sakit, namun beliau tetap menggiliri rumah isteri-isteri baginda. Padahalnya kakinya tak dapat diangkat lagi kerana keuzuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi masih berusaha untuk memberikan giliran kepada isteri baginda. Bayangkan tuan-tuan, hari ini dengan mudah orang bagi alasan macam-macam. Abang sibuklah, tak boleh balik rumah kau. Abang nak duduk di rumah Kak Long. Abang tak boleh baliklah rumah kau. Abang nak balik rumah isteri muda abang. Abang PKP sekarang ni. Oi, macam-macam alasan ni. Saya ni ada seminar ni. Kan? Macam cerita kamu pisang lah pula. Tak habis-habis seminar peringkat kebangsaan. Akhirnya isterinya tak diziarahnya. Isterinya tidak digilirkan. Bermalam sudah tidak dapat. Tu yang banyak datang mengadu masalah. Saya kata nak mengadu masalah pada saya, apa saya boleh buat? Saya bukan ahli. Nak mengadu pada ahlinya, silalah ke tempat-tempat yang boleh menyelesaikan. Saya bukan ahli, tak layak pun. Saya hanya boleh cakap je. Yang boleh ni ialah ahli. Sekarang semua sebut saya ahli. Ahli baru boleh. Ahli zik. Jadi saya tak termasuk dalam ahli zik. Selesaikanlah masalah tu sendiri, tuan-tuan. Pergilah ke tempatnya. Sebab itu saya kata pada tuan-tuan, pada akak-akak, kalau rasa boleh hidup seorang, walaupun dah berkahwin, kahwinlah dua. Kalau rasa nak duduk dengan suami, nak tidur dengan suami, tak usahlah kahwin jadi isteri nombor 2, nombor 3. Memang takkan dapat punya zaman sekarang ni. Itu pengalaman saya duk uruskan manusia berpuluh-puluh tahun ni, tuan-tuan. Melainkan suami itu boleh kawal isteri nombor 1 atau nombor 2 dia. Kalau rasa-rasa nak hidup seorang, kalau rasa-rasa boleh hidup seorang, pergi klinik seorang wala ada suami, pergi kedai seorang wala ada suami, tidur seorang wala ada suami, boleh tahan, silalah jadi isteri nombor 2. Kalau tidak, tak payahlah, tuan-tuan. Kalau rasa nak juga hak saya, hentikanlah. Memang takkan dapatnya jenis lelaki menakut dengan bini ni. Okay, sebab itu nasihat kita pada abang-abang, kalau rasa mampu, kahwin. Rasa tak mampu, jaga hak seorang tu sudah. Jadi rambut penuh, licin nanti kan. Rambut duduk hitam elok-elok, putih, tak ada masalah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, maka memadailah seorang sahaja, sudah pun memadai bagi kamu. Baik, kemudian katanya lagi, satu kali terlanjur mulutnya, sudah di rumah siapa aku sekarang, maka maklumilah isteri-isterinya itu bahawa beliau ingin menceritakannya sakitnya di rumah Aisyah. Sampai Rasulullah satu hari bertanya, aku ni di rumah siapa ni? Maknanya isteri Rasulullah dah tahu dah bahawa Rasulullah ni nak menghabiskan waktu sakitnya itu di satu rumah. Maka rumah itu ialah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lantaran itu berpakatlah semua untuk mengizinkan baginda tinggal di rumah Siti Aisyah sahaja di dalam waktu sakit. Nampak, tuan-tuan? Suami seorang, isteri ramai 3-4 orang lah katakan. Suami dah tak mampu dah, Maka pada masa itu pakatlah, kalau sayang pada hamba Allah tu dia seorang, engkau 3 orang. Pakat. Sekarang abang ni dah tak larat, suami kita ni dah uzur sangat dah. Sekarang dengan siapa yang dia nak habiskan waktu dia? Pakatlah. Kak Long,
kami rasa Kak Long lah yang paling dia sayang sekali. Jadi kami akan ziarah di rumah Kak Long je lah. Biarlah suami kita ni duduk rumah Kak Long. Kan cantik. Kami Sakimi ingatkan datuk yang berpengalaman bermadu, rupanya menyelesaikan masalah orang. Menyelesaikan masalah orang tu menakutkan kami sahui. Cakap senang lah. Bila jadi pening kepala dengan saya pening kepala tu. Aduh, sat-sat telefon, sat-sat SMS, sat-sat telefon. Lah tukar nombor, selesai masalah. Tak pening kepala. Sebab tu abang-abang yang mana nak menikah dua tu, ketahui kebolehan dulu. Kebolehan RM2, kebolehan menyelesaikan masalah. Tapi P. Ramlee cakap kebolehan menipu. Kebolehan menipu. Itu cerita P. Ramlee. Mesti pandai pembohong kan, mesti pandai temberang. Ingat tuan-tuan, itu P. Ramlee. Zainal Ramlan, rambut putih pun cantik ustaz, takut botak je, tak ada tempat nak pegang. Rambut putih pun cantik, macam Ric Flair. Kan putih je rambut Ric Flair tu. Baik, jadi tuan-tuan, kita lihat di sini, dan di rumah Aisyah lah, di atas ribaan isterinya lah, baginda menghembuskan nafas baginda yang terakhir. Jadi tuan-tuan, kita lihat di sini tentang Rasulullah masih lagi berusaha untuk memberikan keadilan kepada isteri-isteri Rasulullah. Okey, dah habis baca Ustaz Ahmad ya, 4 surah ya. Alhamdulillah, itu makluman tuan-tuan. Kami telah pun selesai daripada jam 8.30 tadi sampailah jam 9.15 tadi, 9.20 tadi kita dah selesai membaca permintaan doa atas apa yang tuan-tuan minta pada pagi semalam. Mudah-mudahan sembahyang hajat kita, doa kita, bacaan Quran kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesembuhan kepada mereka-mereka yang sakit, yang uzur, yang ada masalah seperti mana yang dihajatkan pada kita, yang dihantar pada saya pada pagi semalam. Alhamdulillah. Baik, kita lihat yang pertama, Rasulullah masih lagi berusaha untuk memberikan giliran kepada isteri-isteri Rasulullah. Jadi tuan-tuan, kalau Rasulullah yang gering, yang sakit itu pun masih berusaha, kenapa kita yang sihat melepas tangan di dalam bab nak menyelesaikan ataupun memberikan hak kepada isteri masing-masing dengan alasan-alasan yang remeh dan temeh? Apa kita nak jawab di hari kiamat nanti? Apa nak jawab dengan Allah di hari kiamat? Alasan apa kau tak bagi nafkah? Alasan apa kau tak bermalam? Alasan apa kau tak memberi giliran pada isteri-isteri kau? Bagi tahu alasan apa. Satu. Yang kedua, kita faham, isteri-isteri kena faham yang si suami itu seorang nak layan 3-4 orang. Sakit pula kalau kita nak paksa dia lagi bagi giliran, mana maunya. Ini bahasa kamu pisang ni. Mana maunya, tak mau dah, dah tak larat lah. Dia pun stroke, suami itu stroke, teruklah dia nak pergi gilir dah, nak heret kaki, heret tangan. Maka bolehlah isteri-isteri tadi sepakat macam mana nak bagi supaya suami ni mudah. Mungkin buat giliran pula menjaga si suami. Seminggu Kak Long jaga, seminggu nombor 2 jaga, seminggu nombor 3 jaga, seminggu nombor 4 jaga. Tak payahlah dia nak gilir pusing-pusing, akhirnya stroke lagi bertambah teruk pula. Ataupun seorang saja yang paling dia sayang sekali, yang paling suami suka sekali, bagi tak di situ. Jangan pula isteri yang paling disuka tu pula tak nak. Oh koma waktu dia sihat koma sibuk nak, waktu dia sakit tala kat saya pula. Pulanglah saya khabar je. Okey, saya khabar je. Rasulullah diletakkan ya di bawah jagaan Siti Aisyah, di rumah Siti Aisyah,
malah wafat pun di rumah Siti Aisyah di atas ribaan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Inilah yang wajib menjadi teladan bagi seorang muslim dalam hidup berumah tangga. Jangan meniru adat jahiliah sebagai yang tersebut awal-awal kita baca pada minggu lepas. Yang kerjanya orang zaman jahiliah dulu, bila bersuami beristeri, dia tak jaga isteri dia. Dia anggap isteri dia sebagai pemuas nafsu saja. Maka disakiti hati si perempuan. Kemudian disempitkan langkah si perempuan. Cemburu tak bertempat. Kedekut dan muka pula berkerut merengut, tak pernahnya manis di hadapan isterinya, sehingga rumah tangga dijadikan neraka dunia oleh sebab kerut kerik penghuninya di dalam rumah tangga tu. Dulu masa jadi anak dara manis comel belaka, tapi bila dah jadi isteri orang, muka ni muram kusam. Kenapa muka awak bertambah kusam ni, Leha? Entahlah, rumah saya, tangga saya tidak bahagia, dapat suami yang celaka. Kan? Nampak tuan-tuan? Ada di belasahnya celaka terus rumah tangga dia, dapat suami tak guna. Tak nak. Kita nak rumah tangga yang bahagia. Wah, wajah kamu tetap serupa seperti dulu, Leha. Apa rahsianya? Rasa saya dapat suami yang baik. Alhamdulillah, dia tak pernah maki saya. Wah, untungnya awak, suami saya bisu. Alhamdulillah. Kan tuan-tuan yang saya hormati, tenang je jawapan kan, suami saya tak pernah maki pada saya. Tuan-tuan yang saya hormati, daripada kunang-kunang syarifah, rambut putih macam pelakon Richard Gere ke Richard Gere kan? Richard Gere handsome ustaz. Oh, kalau gitu saya pun nak bagi uban jugalah tuan-tuan. Kan? Nora Shah, saya datuk dah ada datin. Alhamdulillah ada kat rumah jaga cucu. Baik, kemudian Katie Zul, amin. Rohayati Osman, terima kasih Rohayati Osman. Lagi alhamdulillah ya rabbal alamin. Thank you buat Ustaz Nosha dari Pulau Pinang. Terima kasih Nosha. Baik, kemudian terima kasih Zainon Abdul Rahim dari Singapura yang turut menyaksikan live FB kita pada pagi ini. Faizah Karin, insya-Allah saya nak derma untuk pusat pendidikan Al-Barakah. Ahlan wa sahlan, terima kasih. Boleh bank in saja ataupun transfer pada akaun kita, CIMB pun ada, Maybank pun ada. Sekarang kita sedang menyiapkan bangunan penyelenggaraan jenazah dan juga membeli sebuah van yang lebih baik untuk kegunaan menguruskan jenazah. Sekarang sedang dibikin ataupun sedang diubah suai van tadi untuk dijadikan tempat letak keranda dan sebagainya. Jadi seat penumpang dah kita buang, kita jadikan tempat untuk mengangkat jenazah nanti. Jadi saya pun tertanya-tanya siapalah yang akan resmikan van ni nanti. Takut juga tuan-tuan atas saya ke kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mati tak mati kan. Maaf ustaz, lambat masuk. Tak apa, basuh kain, biasalah tu. Baik, kemudian alhamdulillah terbaik ceramah yang diberi. Mana ada terbaik, saya baca kitab je Kak Rahmah. Kan, Nurleha, ya Allah, sampaikanlah sedekah pahala pada arwah kedua mak mertua, ayah dan arwah suami. Duduknya aku dalam majlis ilmu agama ni kerana-Mu ya Allah. Mudah-mudahan sampailah pahala kepada mak bapak kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Nurul Naziha, ustaz nanti lepas PKP nak jumpa ustaz, boleh buat temu janji insya-Allah. Siti Arija, kami yang dengar ni pun takut dengar pelik-pelik ustaz. Tahu tak apa, saya yang jadi penceramah ni tuan-tuan, lagi benda pelik saya jumpa. Macam-macam benda pelik kadang-kadang yang tak masuk dengan akal, tak pernah terakal pada fikiran ni, tak pernah terfikir tuan-tuan, tapi ada suami isteri boleh buat. Itu yang peliknya tuan-tuan. Baik, Adilah Awang, ustaz sentiasa handsome. Nampak benar nipunya tuan-tuan. Baik, kemudian kita sambung lagi. Kemudian datanglah lanjutan ayatnya. Dan sekiranya kamu tidak senang kepada mereka, fa in karihtumuhunna, bersabarlah
Bersabar, kata Allah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu pada isteri kamu, padahal Allah Ta'ala menjadikan kebaikan yang banyak. Hujung ayat yang ke-19. Ayat ini telah menembus perasaan hati manusia, terutamanya hati seorang suami. Dia nak ajar pada kita, suami-suami. Dia nak ajar apa? Perempuan yang macam mana dalam dunia ini mesti ada kekurangannya. Yang tu suami kena ingat. Oh, dapat rupa ni lawa macam Ratu Nigeria. Oh, segak cantik. Dapat isteri lah, kating lah, rambutnya ikal mayang, matanya alis mata melentik, bibir bak delima, hidung bak seludang. Seludang tu apa, Ustaz Ahmad? Ustaz Ahmad pun tak tahu. Tu seludang, hidung bak seludang. Jadi tuan-tuan carilah seludang tu apa. Seludang mayang kan. Dia ada satu lagu nama dia Seludang Mayang, filem Mas Merah. Seludang, seludang mayang, mayang, tu lagu dia. Kayap. Apa ya? Kayap. Seludang tu kayap. Astagfirullahalazim, seludang tu takkan hidung macam kayap, Mat. Dia betul kau, Mat. Jadi kalau Ahmad nak tahu seludang tu apa, kena dengar lagu Mas Merah. Mas Merah Ahmad Mahmud. Dia sebut seludang kan. Seludang. Ya, lagu Seludang Mayang nama dia. Baik. Kemudian kata dia lagi. Dia kata kalau kamu rasa bahawa isteri kamu tu dah ada dah, semua serba lengkap dah. Jawatannya bagus. Gedung di darat, kapal di laut. Kan dapat isteri hebat, dengan gajinya besar, agamanya pun bagus, orangnya pun segak cantik. Kalau dipakai gaun pun pakai cantik. Itu cerita labu-labi entah. Tetapi kena ingat bahawa ada kekurangan si isteri itu. Jadi akak-akak pun jangan duk rasa perfect sangat. Kadang-kadang si perempuan tu yang rasa dia tu dah sempurna dah. Pinggangnya ramping, badannya cantik, kulitnya halus, duitnya ada, kereta Myvi pun ada. Jadi dia rasa dia dah sempurna dah. Oi, jangan kau oi. Jangan perasan macam itu. Setiap kita ni ada kekurangannya, ada saja cacat celanya, tidak ada kekecualiannya. Dia kata ada cacatnya yang tidak menyenangkan hati suami. Ada. Muka tu lawa, Allah, gebu-gebas, tapi bila tidur berdengkur. Kipas tu tak payah switch on, sendiri pusing. Punya kuatnya berdengkur. Kamu ni udah macam enjin Volkswagen kamu ni, ya Allah. Tak tidur si suami entah. Tak tidur dah. Seksa benar kau dengkok ni. Malam pertama dia terkejut suami tu. Terduduk kat pintu katil, kat pintu. Menung dia. Macam mana lah aku boleh jumpa orang macam ni. Dengkor punya kuat. Nampak tuan. Kerja dah elok dah, eksekutif. Gaji ni berketip-ketip. Tapi bila tidur, ya Allah, kena sumbat dengan kapas si suami tu. Itu nampak kekurangan dia. Tang situ pula ada saja yang cacat dan celanya. Jadi suami kenalah faham, maklumlah dia tu perempuan, tu manusia, bukan malaikat. Tapi saya tak boleh tahan. Saya tak boleh tahan, Ustaz. Nampak Ustaz Ahmad dia orang dah komplain dah. Seludang tu kayap. Dia pakai gelak kat Ustaz Ahmad. Ada ke seludang tu kayap? Pandai Ustaz Ahmad, dia Google tuan. Ada jumpa dah seludang tu apa? Apa dia? Tu Ustaz Ahmad dah tunjuk dah gambar seludang.
Sempat dia google tuan-tuan, seludang mayang, hidung mancung, bak seludang. Tuan-tuan pergi tengok pokok nyu, ya, pokok-pokok tu ada hak jenis seludang mayang ni, dia ada lah hak jatuh hidung tu pacak, tu nama dia seludang. Kelopak pembalut mayang kelapa atau mayang pinang. Okey, kain batik berinti kaca kan. Okey, balik buka lagu tu sedap tuan-tuan. Okey, baik, kemudian semula lagi, seludang tu tanduk udang, Kamal Abdul Rahman. Oh begitu pula. Ketizul, hidung yang mancung dan cantik. Siti Arija, jika sempurna hilang dah Siti Arija, cepat penuh hilangnya pun. Pinggang ramping macam kerengga, kata dia. Okey. Muka je lawa, betul, banyak kekurangan dia. Gebu gebas pizza Kak Zah Taman Betuah. Kak Zah sihat Kak Zah? Nanti jawab soalan saya Kak Zah, sihat ke Kak Zah? Seludang tu pokok nyo. Seludang pokok nyo. Kita kenal diri sendiri ustaz, baru boleh kita terima kekurangan orang lain. Betul. Kadang pak saya berdengkor je, mengamuk pada kita ketiak masam. Ketiak ni Allah, satu bilik bau masam ni lah, jenis sembung dengan riset. Kita duk komplain isteri kita kuat berdengkor, yang kita ketiak masam. Duk sebelah dia tak menapah kita, menangkap kepala. Nampak sampai naik pening kepala. Panadol ni sehari sepapan, isteri duk makan, pening kepala, bau peluh. Sebab tu masing-masing kita ni ada kekurangan. Okey, jadi tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita tontonan yang begitu jitu sekali. Bahkan bukan saja isteri kita sendiri yang menjadi teman hidup kita sendiri, bahkan isteri kita itu juga disebut adalah pakaian, dan kamu juga adalah pakaian isteri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Okey, isteri itu ialah pakaian kita, dan kita ni ialah pakaian isteri kita. Maknanya saling lengkap melengkapi. Selalu orang lelaki yang kuat berdengkur ustaz, ada, perempuan pun ada, ya, yang tu kena pergi buat rawatan tu, operasi ke apa ke, cek tengok apa masalah dengkur tu, tersumbat ke, ada wisil ke dalam tekak tu, pergi cek tengok. Kadang dia tertelan wisil tak sedar tuan. Baik, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, suami ialah pakaian isteri, isteri adalah pakaian si suami. Apa maksud? Maksudnya kita ni saling lengkap melengkapi. Aduh, apa maksud? Tuan-tuan, hari ni saya pakai baju batik. Baju batik ni rasanya dah 10 tahun saya pakai tuan-tuan. Okey, 10 tahun dah pakai, tapi sampai sekarang masih lagi boleh pakai. Lama dah baju ni. Apa maksudnya? Maksudnya ialah badan saya kekal maintain. Itu nak sebut yang tu sebenarnya kan. Tak ada gemuk sangat lah, okey lah, maintain lah. Baju 10 tahun yang lepas pun masih boleh pakai. Cuba kita tengok tuan-tuan, kopiah kita, baju kita, seluar kita, kita pun nampak cantik, nampak segak. Cuba buka baju tu, ada panau, ada parut, ada kurap, menengok. Tapi pasal baju tu menutup, nampak segak je kita. Ni tengok orang perempuan pakai tudung, lawanya pakai tudung. Cuba buka tudung dia, ya Allah, uban tu nak kata lah ustaz. Malam-malam, tengah malam duduk atas tangga tu, udah macam puaka ni yang rapik begini rambut ni, tapi besoknya pergi ke kelas pakai tudung, cantik ayu je. Wanita Melayu tak akhir. Kan, rupanya uban berselerak dah makcik oi, tapi ditutup oleh pakaian. Ditutup. Berapa ramai orang yang perut dia, ya Allah, tapi tak, dia pakai apa, hak jenis bengkung, hak duk ikat, dia tariknya nafas, ikat bengkung,
Jalan, pinggang tak ada, perut langsung tak ada lemak. Balik-balik ke rumah, cuba buka bengkung tu, cabut butang-butang. Maksudnya apa? Pakaian itulah yang menutup aib kita. Itulah dia suami isteri. Dengan sebab adanya suami ni, dia tolong defend aib kita. Dengan adanya isteri, dia tutup aib kita. Saling memerlukan di antara satu sama lain. Akhirnya jadi cantik rumah tangga bila suami dan isteri tadi bekerja sama. Bukannya dibukakan aib pada orang lain, diceritakan aib pada orang lain, aib kamu juga pun. Nampak tak bahasa yang Allah Ta'ala gunakan, Maha Suci Tuhan? Dia nak gambarkan pakaian. Yang kedua, pakaian itu, yang ketiga apa maksud dia? Berpakaian dengan pakaian yang sesuai dengan kita. Baju ni usianya 10 tahun, tapi masih saya pakai. Sebab apa? Selesa. Bahunya nak kata jatuh, tak jatuh sangat. Longgar, tak longgar sangat. Kain pula tak panas, tak sejuk. Selesa saya pakai. Maknanya kalau nak bersuami, nak beristeri, carilah yang sesuai dengan kita, yang padan dengan kita. Carilah yang sesuai dengan kita. Ini badan kecil, belinya baju besar-besar. Apa sebab kau pakai? Dia kata sesuai dengan saya. Tak sesuai. Ada badan besar, baju pula kecil, ketat macam nangka. Apa hal baju kau macam ni? Sesuai dengan saya. Tak sesuai juga. Carilah yang sesuai dengan kita. Itulah namanya libas. Itulah nama dia pakaian. Baik, kemudian lantaran itu maka mana ke dia hilang tuan-tuan. Hilang belah sini. Baca muka surat sebelah bila nak jumpa. Baik, kemudian tetapi bahawa bukan sahaja isteri kita sendiri yang menjadi teman hidup kita setiap hari, bahkan disebut dia adalah pakaian kamu dan kamu juga adalah pakaiannya, sebagaimana yang Allah bicarakan, disebutkan di dalam suratul Baqarah. Bukan sahaja isteri, bahkan segala yang kita temui, segala yang kita temui dalam kegiatan hidup kita, ada saja yang tidak menyenangkan. Itulah dia tuan-tuan. Manusia, kalau kita nak harapkan kesempurnaan, mustahil. Ada ya, kadang-kadang kita telefon suami kita, dia tak berangkat. 4 kali telefon tak angkat, 4 kali telefon tak angkat. Fikiran dah datang dah. Skandal mana pula ni? Terus skandal saja. Langsung tak ada fikiran baik. Sebab apa? Sebab dia duk tengok dalam surat khabar, dia duk tengok di dalam media. Hari ni kalau skandal, artis ke apa, cepat keluar dalam media. Jadi dia pun perasan suami dia pun artis juga. Suami aku tu skandal lah tu. Balik suami cekak pinggang. Abang jumpa siapa? Abang pergi kerja lah. Tu dia tak pandai kan angkat telefon. Allah, abang tak perasan lah handphone abang. Abang silent rupanya. Patut senyap dan sunyi je. Tak perasan ke apa? Dah start gaduh dah. Suami kata dia terlupa. Dia terlupa lah, tadi dia semayang, dia silentkan handphone, dia buat kerja, dia terlupa nak on balik. Sudahlah. Nak isteri tadi duduk beletel lagi tu, pompai. Lalas sekali dia ambil handphone, dia pun kepala isteri dia. Dah aku kata aku terlupa lah bodoh. Start bodoh pula dah. Isteri pula masa tu tengah nak pegang pisau, ditoreh yang Allah tu pula. Macam inilah dia tuan-tuan. Jenis tak sabar. Suami tu kerja, dia penat kerja, dia letih. Patut dah tahu laki nak balik, hang bancuh lah Milo ais ke, Kazim sekoko ke, buh ais ketui banyak-banyak, sejuk lah dia. Ni tak, dia cekak pinggang dulu. Kerja dia nak konfrontasi, nak bergaduh.
Bila dah start pukul, mulalah start cerita buruk. Dah tak ada baik dah si suami, dah tak ada baik dah si isteri tadi. Baik, kemudian katanya lagi, dia kata kalau kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, isteri kita tak setuju, suami kita tak setuju, benda makhluk. TV pun kadang kita tak setuju, tiba-tiba suara hilang. Apa pula TV ni suara tak ada ni, apa kan, kipas angin tiba-tiba berhenti. Itulah dia makhluk. Ada kelemahan dia, mana boleh 24 jam sempurna sampai ke mati, tuan. Jadi kalau kita faham caranya begitu, kaedahnya begitu, senang hidup kita. Banyakkan bersabar, banyakkan tenang, banyakkan berlapang dada, insya-Allah rumah tangga kita bahagia. Baik, kemudian tetapi kemudiannya akan ternyata bahawa itulah yang baik bagi kehidupan kita. Jadi kalau suami isteri tanya, abang ke mana? Telefon tak angkat-angkat. Orang telefon 3-4 kali, kau hanya nak call balik. Abang terlupa, abang semayang tadi. Abang switch pula, abang buat mute apa? Bagi senyap lah, kan, bagi silent. Bukannya abang pergi mana-mana, abang terlupa nak on balik. Terlupa ke apa? Dah abang cakap abang terlupa tu, abang terlupa lah. Okey, cukup. Mulai hari itu, tuan-tuan, suami selepas saja dia sembahyang selesai, dia on balik silent tadi ni. Dia bagi dengar balik. Dia ingat lah, aku semalam isteri aku tanya aku terlupa. Dia lepas ni dia ingat. Itu kebaikan dia. Itu kebaikan dia. Kebaikan si isteri pula, suami ni ambil handphone, ketuk kepala isteri dia. Dah aku kata aku terlupa lah. Aduh, sakit kepala aku. Lepas ni tak tanya dah. Nasib baik dia ketuk dengan handphone je, buat dengan hammer, mati aku orang. Aku malas nak tanya, kan gaduh pula. Dia ada cakap dia terlupa lah. Selesai masalah. Selesai masalah, tuan-tuan. Masalah kita ni ialah suka nak membesarkan masalah kita, kemudian mengajak ustaz juga menyelesaikan masalah. Itu yang banyak lah. Mereka mencipta masalah, kemudian mereka minta ustaz keluar, ustaz masuk dalam masalah mereka. Kita pula pening kepala, macam mana lalai tak tidur mikirkan masalah orang. Baik, Ahmad Isyam, daya perempuan ni ibarat pakaian buat lelaki meneduhkan di saat kemarau, dan menghangatkan di musim, mana ke dia musim hilang, musim durian apa ke, udah terlepas ke atas pula dah. Lumrah ke isteri ustaz berfikiran begitu? Lumrah lah, kan. Muhammad Jailani, pandai ustaz buat lawak, saya buat contoh. Okey, Badrul Hisham, lepas Toreh masuk metro, padam muka. Baik, kemudian Adilah Awang, betul ustaz, berbaik sangkalah bila suami pergi kerja, dia cari rezeki untuk kita. Zaman-zaman PKP ni pula orang tak ada kerja, jenis tak sabar, itulah dia masalahnya ustaz. Okey, lagi. Itu biasa ustaz, masalah rumah tangga. Daripada Mak Jelani. Okey, terima kasih. Muhammad Hazim, asam garam rumah tangga, asalkan salah seorang kena sabar kuat, buat bodoh je. Kan, betul. Kemudian Mariah Musa, terima kasih. Hidup rumah tangga mesti ada give and take, lama-lama give up. give and take, lama-lama give up, kan. Baik, lapang dada. Okey, daripada Saripah Ahmad, Khadijah Muhyiddin, mute. Lawak ustaz, mute, kata dia. Dekat Mexico, Ashikin Esa ada isteri tikam suami sebab tengok gambar perempuan. Rupanya gambar si isteri sendiri masa muda. Astaghfirullahalazim, tuan. Isteri dia jealous tengok suami duk perhati gambar perempuan, tikam laki dia. Bila hamba Allah tu masuk hospital cedera parah, tengok gambar isteri waktu muda. Isteri pun tak kenal gambar dia sendiri waktu muda, tuan-tuan. Betapa jauhnya perbezaan saiz di antara muda dan tua ni, tuan-tuan ni. Baik, Rosnah Nordin, mute. Baik, tuan-tuan, kita sambung lagi.
Dan berapa banyak orang yang besar-besar yang berubah kehidupannya kerana bantuan isterinya yang tidak dikenali. Di sebalik kejayaan seorang lelaki, ada peranan si isteri di rumahnya yang kita tak nampak. Dan kalau kita tidak sabar untuk melihat sesuatu yang cacat, lalu kita tinggalkan dan kita buang dan kita pindah lagi kepada yang lain, di tempat yang baharu itu pun belum tentu menyenangkan hati kita. Payah ustaz, saya tinggal buang ustaz, menyemak. Atau apa kau buat? Saya menikah yang baru ustaz. Habis tu yang baru okey ke? Lagi teruk ustaz. Sebab tu kita tak tahu lagi. Allah kata sabar dulu. Mungkin ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Dalam kita mencoba-coba dan menyesuaikan diri dengan yang baharu, akan nampak pula cacat isteri yang baharu. Tiba-tiba umur pun di dalam mencari mana yang tak cacat, mana yang sesuai, umur pun dah tua. Nak cari yang perfect sangat, dah tua. Bila dah tua, maklum saja dah tuan-tuan, kereta kalau tua pun banyak masalah kan. Tambah orang, darah dia kejap tinggi, kejap rendah, kencing dia kejap manis, kejap tawa, pinggang kejap elok, kejap bengkok. Dah mari tua, perut sekejap kempis, kejap kembung. Mari banyak-banyak masalah lah. Tuhan menjelaskan di hujung ayat bahawasanya dalam kesabaran kamu menghadapi cacat yang tidak memuaskan hati, apabila kamu telah membina rumah tangga, terimalah nasibmu itu dan tetapkanlah tujuan hidup. Jadi akak-akak sabarlah. Mungkin ada kebaikan kita dapat suami macam itu, jenis tak cakap banyak, tanya sepatah, jawab sepatah. Tak apalah kau kau bela je kucing. Kucing menjawab. Kucing tanya jawab. Tompok miau, jawab juga. Suami abang buat bodoh. Baik bela kucing kau dengan sebab dia tak banyak cakap, rumah tangga kita aman kau Kadang-kadang bila cakap banyak jadi gaduh. Biarlah sunyi sepi rumah tu, ada kebaikan. Begitu juga abang-abang, kalau kita tengok isteri kita ni ada benda yang kita tak suka pada dia, dia masak tak sedap ustaz, tak usah suruh dia masak, abang bungkus COD je, selesai masalah. Selesai masalah. Terus ada banyak lagi benda baik yang dia buat pada kita. Kekurangan yang ada pada isterimu, moga-moga dalam perjalanan hidup kelak akan dapat engkau bimbing dengan jalan yang baik dan lebih sempurna. Dulu suami kita tu memang pendiam, tak bercampur dengan orang. Kita yang bawa dia pergi masuk masyarakat, bawa dia pergi kenduri kendara, bawa dia balik kampung jumpa adik-beradik, bawa dia berkenalan dengan orang, pergi ke surau masjid. Sekarang suami kita dah jadi jawatan kuasa dah boleh bercakap dah pun. Peranan kita isteri. Dulu isteri kita ni, ya Allah, malah nak cakap lah ustaz, masak nasi ni macam bubur ustaz. Aduh, goreng ikan ustaz, tang kepala je masak ustaz, tengah-tengah tak masak ustaz. Tah dia goreng ke apa ikan tu. Habis tu apa buat? Saya hantar dia kelas memasak. Pergi kelas kemas tu ustaz, duduk sebulan pulang balik. Sekarang ni minta dia bagi, minta apa pun dia masak ustaz. Alhamdulillah, puas hati ustaz, pandai dia masak sekarang. Jadi setiap yang tak baik ke, yang tak sempurna ke, yang ada kekurangan ke, pergilah perbaiki, akan adalah kebaikan dia itu. Sabarlah sekejap, jangan pukul, jangan marah, jangan bergaduh dan sebagainya. Kita tengok soalan-soalan yang dikemukakan, komen-komen yang masuk sekarang ni. Kalau ada lah, Zaid Amri Nasir baca buku sejarah tu, Siti Mariam lawak ustaz ni bertambah mantap lagi. Mahu kasih ustaz zakat boleh ke? Bayar kat Barakah. Kami di sini ramai asnaf yang memang mendapat bantuan zakat pun. Jadi kalau nak salurkan pada dewan, sebab dewan pun adalah asnaf, memang terkandung dalam asnaf. Muhammad Jailani sepandai-pandai tupai melawak, pandai lagi Ustaz Kazim buat lawak. Tupai berpandai melawak je.
Iskandar Adnan teruk lagi ustaz. Oi, itu dia. Betul ustaz, setiap yang terjadi ada hikmahnya. Muhammad Hazim, azman subuh, berapa jauh masa muda dan masa tua diri sendiri pun tak ingat. Betul. Kadang-kadang kita tak ingat itu gambar kita masa kita muda. Tak cam dah. Tengok sekarang ni dagu tu bukan double, triple chin dah sekarang. Loh. Oi, lain benar muka sekarang. Bentuklah isteri bagi sempurna. Tu kata ya Zu Jahira. Kemudian betul tu ustaz, kalau asyik buruk sangka je macam suami isteri, macam mana nak cari rezeki? Tahu tak apa. Tahu tak apa. Saya dengar pakai earphone senyum seorang-seorang. Kawan tengok macam kurang sepusin. Sabarlah. Nash Hamidun. Okey. Okay, alhamdulillah mendapat yang sepahaman daripada Syah. Ya, untunglah Syah. Bukan senang nak cari suami yang sepadan, yang sepaham. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sabarlah ustaz. Betul ustaz cakap, dengan kucing lagi ada respon. Dengan suami kadang-kadang buat bodoh, ya kan. Kucing habis-habis kuat dia mencakar juga. Dapat habuan. Baik, alhamdulillah ceria terbaik insya-Allah tuan-tuan yang saya hormati. Siti Arija Yahoo COD dah selamat sampai. Terima kasih pada tuan-tuan. Kita jumpa lagi pada malam ni insya-Allah jam 8 malam kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan kita dapat perkongsian ilmu daripada pengajian kita pada pagi ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.